contoh kan, orang puji Fa, cantik lah Fa ni, comel lah Fa ni. So, kalau boleh, segala puji-pujian tu balikkan kepada Allah. Balikkan pada Allah. Hadza min fadli Rabbi, segala kelebihan yang aku ada ni semua daripada Allah. Cakap Masya Allah. Sebab kita juga takut sebenarnya kalau kita terkena apa? Penyakit ain. Tahu tak apa penyakit ain ni? Penyakit ain ni apa ya? Eli? Zati. Penyakit ain kan? Penyakit ain ni penyakit yang datang daripada mata. Yang datang daripada mata. Sebab ain kan maksudnya ainun, mata. So penyakit ain ni benda kita tak nampak tau. Contoh kan, Zati pandang Fa dengan penuh rasa takjub. Tapi Zati nampak apa yang ada dekat Fa tu, Zati tak fikir benda tu adalah daripada Allah. Zati tak fikir apa yang ada dekat Fa tu sebenarnya adalah pinjaman daripada Allah. Tapi yang Zati nampak, benda tu adalah milik Fa. Benda tu Fa punya. Jadi yang Zati takjub bukan pada Allah, tapi Zati takjub pada makhluknya. Yang ini Fa contoh kan. So benda ni yang boleh menyebabkan penyakit ain pada diri Fa. So tiba-tiba kalau Fa jatuh sakit ataupun tiba-tiba contohlah Zati asyik puji Fa cantik-cantik. Lepas tu tiba-tiba satu hari tu Fa kena, contohnya na'udzubillah min zalik. Tiba-tiba kena penyakit dekat muka yang sangat teruk sampai na'udzubillah min zalik contoh kan. So benda tu antara salah satu faktor lah. So nak merawatnya adalah dengan dengan kita berkembali balik pada Allah untuk berikan syifa pada kita. Sebab kadang-kadang penyakit-penyakit ni tak boleh nak diubati dengan ubat-ubatan doktor-doktor. Sangat bahaya. So dia ada dua pandangan. Pandangan baik boleh jadi tak baik juga dalam diri kita. Pandangan tak baik pun boleh jadi tak baik juga dalam diri kita. Boleh jadi penyakit. So dua-dua pandangan ni adalah pandangan yang boleh merosakkan diri kita. So macam mana kita nak cegah kan? Kita nak hindar daripada penyakit-penyakit ain ni. Pertama, segala apa kita sentiasa kena ingatkan ke orang. Yang puji kita ataupun yang hina kita, yang sebenarnya apa yang kita ada semua adalah daripada Allah. Kita tak ada apa-apa. Dan kita kena balikkan segala puji-pujian daripada Allah. Contoh kita sebut Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Kita balikkan kembali puji-pujian kepada Allah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita amalkan pendinding diri. So pendinding diri ni yang kita boleh amalkan sebagai contoh Al-Ma'surat. Zikir-zikir Al-Ma'surat yang ada dalam Al-Ma'surat cukup dah sebenarnya. Nak jadi pendinding pada diri kita agar kita tak terkena penyakit ain ni. Itulah dia. So kena ada amalan-amalan tertentu yang boleh menjadi pendinding, pagar diri kita daripada benda-benda tak baik. Macam sekarang pun banyak kan, walaupun kita di zaman moden tapi banyak kes-kes sihir kan, betul tak? So kita kena jaga diri sebaiknya. Kita kalau boleh jaga amal kita yang boleh jadi pendinding diri kita. Itulah pesanan ni untuk diri Zati juga. Ada sebelum ni kalau Fa amalkan Bismillah 5. Memang ada sahabat apa pun dia bagikan ni, cakap Fa amalkan Bismillah 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amalkan Bismillah 5 tu untuk hindar daripada penyakit ain. Ni Fa tengok dari tadi, kenapa orang duk cakap iman? Siapa Iman ni? Iman. Mungkin fans Fa kot. Fans Fa bukan Iman. Adalah tu kawannya dia jadikan tempat live kita ni ruangan chat dia. Oh macam tu InsyaAllah. Orang pandai Okay Zati. Okay. Zati kenapa Zati makin gelap? Kan sebab matahari dia Allah Akbar kat bilik ni nak cari pencahayaan ke? Sabar jap. Macam mana Aduh. Okey, dah terang kan? Dah terang. Baru ya Allah. Muka kita. Ya Allah. Sabar jap. Jatuh pula. Sabar jap. Macam-macam Minta maaf semua. Allah Akbar. Alright. Okay. Kejap. Wait, dah lagi weh. Oi, jatuh ke? Ya weh, sabar jap. Aduh, ganas lah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Susahnya guys. Okay dah. Okay, tadi ada yang tanya tadi yang Bismillah 5 tu, korang boleh juga check
korang boleh juga check dekat kat IG pula. Korang boleh check dekat ni dekat Google pun boleh, tapi korang boleh dekat sini kalau siapa yang sempat ambil. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dapat tak? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Okey. Pada lagi 5 Bismillah 5 tadi. So korang bolehlah amalkan, hafalkan, hadamkan dan fahamkan. Okey. So, Zati tak boleh lari Zati. Walaupun Zati dah tolong menjawabkan Tok Fah tadi, telah menambahkan poin Fah. Tapi Zati perlu menjawab soalan Zati juga. Okey. Alah, tak boleh bagi diskaun ke? Bagi kurang soalan. Tak boleh Ada soalan ni hot. Soalan ni Fah memang tak sabar nak dekat Zati. Astaghfirullahalazim. Sebenarnya 4 soalan kat bawah ni untuk Zati memang soalan hot. Sebenarnya. Okey. Soalan kedua. Okey. Jodoh tu Zati. Okey, kalau jodoh ni mesti semua suka ni. Jodoh tu kan ketentuan Allah. Jadi, apa maksud dengan kita ni boleh memilih pasangan? Sedangkan jodoh tu dah tentukan. Kan? Jodoh tu dah tentukan. Macam mana kita nak boleh pilih pasangan pula lagi? Baik tak payah cari, tak payah nak usaha dah. Kalau memang dah itu dah tentukan untuk kita. Macam mana tu Zati? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Kat sini sebenarnya penyoal tu, orang yang menyoal tu, dia kena faham konsep usaha, ikhtiar, tawakal dan konsep qada dan qadar, ketentuan yang Allah dah tetapkan. So basically, kita kena faham pertama, dekat dalam hidup kita ni, Allah dah tentukan ketetapan-ketetapan yang tertentu. Sebagai contoh, tentang jodoh, ajal, rezeki, semua Allah dah tentukan sejak di Lauh Mahfuz, sejak kita masih dalam alam rahim. Kan, Allah dah tentukan dah kita nanti mati waktu bila, kita nanti jodohnya dengan siapa, rezeki kita nanti macam mana. Benda tu memang dah tertulis. Tapi kena faham, ketentuan yang Allah tetapkan ni boleh berubah mengikut apa? Mengikut diri kita. Sebab Allah ada bagi pilihan. Allah bagi peluang kepada manusia ni untuk pilih jalannya. Jalannya. Sama ada dia nak pergi, contoh dia ada 2 choice. So basically kita kena sedar dalam kehidupan kita ni ada choice, pilihan. So kita nak pilih A ke, B ke, C ke, D ke dalam segenap urusan kita. That's why lah kita kena sentiasa berdoa kepada Allah agar kita diberikan petunjuk untuk kita buat pilihan yang terbaik dalam setiap apa pun urusan dalam kehidupan kita. Daripada sekecil-kecil perkara sampailah ke sebesar-besar perkara. Kita kena minta daripada Allah, minta petunjuk daripada Allah. Sebab kenapa? Sebab Allah Maha mengetahui. Segala pengetahuan hanya terletak pada Allah. Hanya Allah lebih tahu apa yang baik dan apa yang buruk untuk diri kita. Jadi that's why kita janganlah sesekali kita angkuh ataupun kita sombong. Kita tak berdoa kepada Allah, kita tak minta petunjuk daripada Allah dalam pilihan-pilihan yang kita kena buat dalam kehidupan. Hatta walaupun hanya pilihan yang kecil. Sebagai contoh kan, Zati nak ajak Fah pergi keluar makan. Tapi nanti Fah akan tanya Zati nak makan kat mana Contoh, ini soalan paling susah nak makan kat mana. Okey, Kalau dah ada jawapan pasti tak boleh lagi. Kan, nampak tak? Itu pun kita dah susah nak buat, nak bagi jawapan. Kita susah nak buat pilihan. Apatah lagi dalam hal-hal yang besar. So, dalam kecil-kecil perkara tu pun kita minta petunjuk kan ke Allah. Kita sentiasa berdoa dengan Allah. Ya Allah, tunjukkan aku mana tempat makan yang paling terbaik untuk aku makan dengan Fah sebagai contoh. So, kalau boleh setiap saat, setiap waktu, setiap detik waktu kita sentiasa relatekan dengan Allah. Walaupun nampak macam kelakar, tapi benda ni realiti. Sebab apa? Sebab itulah that's why kenapa kita bersyukur. Kita hidup sebagai seorang Islam. Kita jelas Allah Subhanahu Wa Taala yang menyusun takdir kita. Cuba kita tengok kan. Kalau dekat luar negara sana, orang negara-negara yang bukan Islam, mereka kehidupannya
sangat kompetitif tau. Sangat kompetitif. Mereka kalau boleh nak jadi yang paling terbaik, lawan bersaing antara satu sama lain, sehingga menyebabkan apa tau? Stres yang melampau bila contoh apa yang dia nak tapi tak dapat. Diorang tak ada konsep redha, diorang tak ada konsep tawakal, diorang tak ada konsep berdoa pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Jadi menyebabkan apa yang diorang nak tapi diorang tak dapat, diorang akan kecewa dan sekecil-kecewanya, sehingga menyebabkan diorang mengambil keputusan untuk bunuh diri, untuk buat jahat dan sebagainya. So sebab kenapa? Sebab diorang tak ada konsep ni lah yang ada dalam hidup diorang. Tapi kalau macam kita Islam kan, Islam mengajarkan kita tentang konsep redha. Islam mengajarkan kita tentang konsep of ikhtiar. Maksudnya kena ada usaha. Dan kemudian bertawakal, doa pada Allah. So benda ni yang kita kena fahami dengan baik. So dalam konsep kita berbalik-balik pada soalan tadi kan, tentang jodoh. Jodoh dah ditetapkan. Kenapa perlu lagi sibuk-sibuk nak cari-cari? Nanti kalau dah sampai masa, nanti dah datang sendirilah. Begitulah secara orang kata generalnya nak faham. Tapi dia kena faham kat sini. Kalaulah dia duduk rumah aja tanpa contohlah seseorang tu kan, dia tak ada usaha langsung, kan. Dia takkan dapat juga benda tu. Kita kena ada usaha sebab kita ambil ibrah daripada kisah sahabat. Bila mana sahabat waktu tu nak solat, dia tengah pegang unta kan. Lepas tu unta tu dia tak ikat dekat petani pokok, dia nak biar. Okey, lepas tu Rasulullah nasihat kepada sahabat. Rasulullah kata apa? Ikatlah tali unta kamu tu pada pokok. Dekat sini nak kata konsepnya dia tak boleh sekadar hanya berharap unta tu tak lari. Tapi dia kena ada usaha untuk mengikat unta tu dekat pokok agar unta tu tak lari. Faham tak? Kita kena macam ni. So kena kat situ konsep usaha lah yang kita nampak kat situ. Faham tak? So tak bolehlah kita nak harapkan jodoh turun daripada langit. Kita doa. Lepas tu jodoh turun daripada langit. Jodoh tak boleh lah macam tu. Kita kan ada usaha juga. So antara usaha-usaha. Sorry adik datang. Apa? Anak pinjam tu ada. Dekat sana tu. Ini coklat. Okay, sorry adik datang. Dia nak pergi mandi tu. Okay, sambung balik. Tadi sampai mana? Tadi sampai mana? Sampai yang sahabat apa ni yang dekat unta tu. Okay, so macam ni. Basically senang cerita gini lah. Apa-apa everything dalam kehidupan kita perlu kepada usaha. Tak boleh hanya sekadar berdoa dan berharap. Konsep ni salah. So nak jodoh pun kita kan berusaha. So okay, tadi dah ingat antara usaha-usaha yang kita boleh buat kan. Antara usaha-usaha yang kita boleh buat macam Allah SWT berfirman janjikan dalam surah An-Nur ayat yang ke-26. Lelaki yang buruk untuk perempuan yang buruk, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Jadi kalau kita nak jodoh yang baik, maka kita kena jadi baik dulu. So usaha pertama yang kita kena buat adalah kita persiapkan diri kita sebaiknya untuk kita mendapatkan pasangan yang baik. Lepas tu yang kedua, kita kena usahalah. Kita kena usahalah. Sebagai contoh, usaha dalam mempersiapkan diri yang sebaiknya. Sebab siapkan diri kita daripada segi ilmu, siapkan diri kita daripada keuangan, siapkan diri kita daripada kemahiran yang melibatkan perlu kepada pembentukan rumah tangga tu sendirilah. So bila mana kita siap, bila mana kita sedia, insya-Allah dia akan datang. So jangan risau. Jangan adik. Adik nak buat apa ni? Kat sini ada ayam, kat sana ada jeti. Sorry. Ada ibu, ada adik semua datang. So basically macam tu lah. Kesimpulannya apa Fa? Kita kena usaha juga. Nak dapat yang baik, kita kena perbaiki diri untuk jadi yang terbaik, insyaAllah. So basically macam tu lah. Terjawab tak terjawab kan? Bagi Fa terjawab lah. Tapi mungkin Fa pun tak ingat siapa yang bagi soalan. Sebab pasal nak bagi soalan kan, Fa tak ingat sama soalan. Kalau mungkin kalau dia dah tengok live kita ni, itulah jawapan untuk anda. Memang tepat, padu, mempat. Kalau tak dapat lagi aku cubit tu. Tambah sikit je. Sebenarnya kita kena sedar ketetapan yang Allah dah tetapkan pada kita boleh berubah. Sebenarnya boleh berubah, dia tak fix. Boleh berubah dengan apa? Syaratnya dengan doa. Sebab itulah kenapa doa tu senjata orang mukmin.
Doa ni benda yang paling, orang kata, senjata yang paling ampuh. Jadi manfaatkan senjata ni baiknya untuk kita ni lah dapatkan jalan, orang kata, ketentuan, ketetapan yang terbaik dalam kehidupan kita, insyaAllah. Dan pada akhirnya cita-cita tertinggi kita adalah untuk mendapatkan redha Allah, untuk mendapatkan syurga Allah. Itulah dia. Wallahu alam. Macam mungkin ada yang tanya Fa kan, macam mana nak dapatkan jodoh yang baik? Ada tak doa-doa amalan? Fa pun mula terfikir aku pun tak kahwin lagi kan, tapi yelah kita mestilah ada doa amalan kita. Kalau Fa sendiri pun Fa ada amalkan doa, iaitu Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Doa ni bolehlah diamalkan, korang boleh amalkan lepas asar, boleh baca 40 kali. Dapat tak? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sebenarnya banyak doa-doa ringkas untuk hidup ni sebenarnya. Dan mungkin ada yang orang fikir, alah aku muda lagi, takkanlah aku nak doa pasal jodoh kan, gelilah pelah. Tak, bukan. Sebenarnya kita ni, itulah di waktu-waktu umur kita sekarang ni, inilah persiapan. Kalau dah datang awal tu, kira memang dah jodoh lah, rezeki lah, kahwin je lah. Tapi kalau belum lagi, kita buat persiapan. Janganlah awak cakap awal geli lah, apalah. Tak boleh macam tu, okay? Betul. Ada satu doa lagi kot Zati nak share. Macam ni, Zati pernah lah orang tanya, Zati ni tak pernah ke suka orang? Kan, tak pernah ke suka siapa-siapa? Tipulah tak pernah. Kan? Manusia kot sekali bukan robot, tak ada perasaan. Yes, betul. So, macam mana nak jaga hati tu? Antara doa yang Zati biasa amal lah. Ya Allah, ni doa bahasa Melayu je lah. Mungkin sahabat-sahabat yang dengar pun boleh juga nak amal. Untuk betul-betul jaga. Sebab bagi, kalau macam Zati ada prinsip Zati, kalau boleh hati ni nak serah pada yang halal je. Selagi mana orang tu belum sah lagi sebagai suami, tak boleh sewenang-wenang nak bagi hati. Tu prinsip Zati. So antara doa nak jaga tu kan, Zati doa ginilah, ya Allah, jagakanlah hati aku daripada orang-orang yang tidak engkau takdirkan untuk aku. Jadikanlah hati aku hanya untuk milik yang halal. Itulah yang Zati doa. So sampai sekarang ada prinsip ni Zati pegang daripada zaman sekolah lagi sampai sekarang. Dan Alhamdulillah Allah jaga. Zati susah nak suka orang. Zati susah sangat nak suka orang. So dengan amalkan doa ni, semoga hati kita lebih terjaga. Tak mudahlah nak semudahnya untuk suka orang ni, jatuh cinta dengan orang tu kan. So biar jadi hati kita limited edition, limited. Okay. Bila kita dah amalkan doa tu, kita sebut selalu, dia akan jadi macam moto hidup kita tau. Dia jadi macam benda selalu kita dengar, lalu kita hafal. Sama lah macam apa yang kita minta. Kita minta apa yang kita cakap keluar daripada mulut kita, pertama yang dengar dah tinggal kita sendiri. So bila kita banyak kali sebut, kita banyak kali dengar, insyaAllah kita pun akan ingat. So dia akan jadi macam kau hadam benda ni, itulah. Betul. Okay, so dah habis kan tadi sesi soalan untuk Zati. Sekarang Zati nak tembak Fa ni, setuju tak? Pukul apa? Tak tahu pukul apa sekarang. Pukul apa? Tak ada jam. Pukul 5.56. Oh, okay. Kita nak start pukul apa ni? Sampai habis. Sampai habis. Alright, okay. So, soalan untuk Fa. Jeng. Okay, soalan dia macam ni. Kenapa bila kita dah buat yang terbaik pada seseorang, tapi orang tu tak lakukan benda yang sama macam kita dah usaha untuk dia? Kenapa? Bagi pandangan Fa macam mana? So, maksudnya apa yang kita buat, apa yang Fa belah, apa yang Fa faham, apa yang kita buat ke orang tu tapi tak dapat balik. Macam mana yang kita bagi tu lah. Dia macam tu lah kan soalan dia. Okey. Itulah sebabnya dalam hidup ni, kita tak boleh terlalu berharap pada yang namanya makhluk. Manusia makhluk tak Zati? Makhluk. Sebab itulah kita ni selalu kalah dengan expectation sendiri. Expectation kita, aku bagi ni dekat kau, kau kena bagi ni juga dekat aku. Semalam kan aku dah belanja kau, hari ni kau kena belanja aku.
aku bagi sayang ni kat kau, kau kena sayang aku balik. Tapi bila expectation kita tu meleset, kita kecewa. Sedangkan kita yang silap dalam meletakkan pengharapan. Kita yang silap dalam meletakkan pengharapan. Tajdid niat. Berbelit pula. Tajdid niat. Perbaiki niat kita. Kita buat baik ni untuk siapa? Untuk apa? Untuk manusia ke? Untuk Allah? Jadi bila mana apa yang kita buat, bila mana apa yang kita lakukan sebab kita mengharapkan balasan daripada manusia, hati kita ni Zati akan susah sangat nak terima. Susah nak terima apa yang jadi, susah nak terima takdir, semua susah. Sebab kita mengharapkan balasan daripada manusia. Tapi tak salah kalau kita berniat, ya Allah, dengan kebaikan aku lakukan ni, aku mengharapkan imbalan daripadamu. Aku mengharapkan syurga-mu. Tak salah. Mungkinlah akan ada orang cakap kan, mungkin ada orang cakap lah, kalau macam tu tak ikhlas lah kan. Okey, kalau orang cakap macam tu, fitrah manusia ni sukakan ganjaran. Okey, kalau contohlah kalau macam Zati kan, lecturer Zati cakap, pensyarah Zati cakap, kalau SEM ni Zati dapat dekan, dapat 4 flat, dia bagi RM1,000 Malaysia. Tak ke memang Zati ulun habis-habisan kan untuk SEM tu. I beg lah, tak peduli. Yang penting RM1,000 kan. Balik-balik bukan 5 flat. Itu panjang sangat tu. Kenapa Zati? Maknanya Zati sukakan imbalan, sukakan ganjaran. Zati pula kan, alamak. Bukan Zati lah. Zati lain. Alah, nak katakan fitrah manusia ni sukakan ganjaran. Apa pun suka ganjaran. Apa pun buat memang nak pahala. Jati buat tak nak masuk syurga ke? Mesti dah kita buat nak sebab nak masuk syurga, betul tak? Sebab fitrah manusia ni sukakan ganjaran. Kalau katakan tentang ikhlas ni umpama semut hitam di malam yang kelam di atas batu yang besar. Nampak tak ikhlas tu kat mana? Kalau Zati nampak tak ikhlas tu kat mana? Tak nampak kan? Sebab itulah Allah kata istiqamah, berterusan dalam buat kebaikan. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni tak tahu. Kita ni pun kadang-kadang tak sedar. Kita tak tahu kita ni ikhlas ke tak. Berapa peratus ikhlas kita. Kan? Allah je yang tahu macam mana keikhlasan hati seseorang tu. Sebab tu Allah kata istiqamah. Lakukan berterusan kebaikan tu. Mungkin mula-mula tak ikhlas, lama-lama ikhlas. Macam tu lah. Sekian daripada Fah. Pendek ni kau punya penerangan. So main point daripada Fah ni, maksudnya kita jangan sesekali berharap pada manusia, tapi kita berharap pada Allah. Betul tak? Betul. Kalau berharap pada manusia, maka kecewa yang kita dapat. Berharap pada Allah, maka selama-lama akan adanya kecewa. Tapi bahkan bahagia. Betul. Sebab kan Zati, Fah kata jangan terlalu. Memang kita ni kadang-kadang ada berharap pada manusia. Jadi manusia ni kita tak boleh kata tidak. Tak boleh kata kat dia jangan. Bila kita kata jangan, dia lagi nak buat benda tu. Sebab tu kita katakan jangan terlalu berharap pada makhluk tu manusia. Jadi ada penambahan? Cukuplah tu. Mantap. Macam tu. Alhamdulillah. Masya Allah, boleh kita tembak satu lagi. Allahu Akbar. Syira bari. Kita tak masuk lah. Dia tak ni. Dia tak bergerak pun kat Fah. Kat Fah dia tak bergerak. Kita say hi, kita tengah tengok nak. Hamdan Yusof. Assalamualaikum Hamdan Yusof. Moyang You. Siapa lagi ada ni? Ahmed Matar 1234. Uish, nama. NHMN 23. Iman siapa? Iman ni siapa? Ya Allah. NH23. Ni betul-betul aktif dekat ruangan nama apa? Komen ni. Syakirin. My best friend. Say hi my Syakirin. Syakirin, tadi soalan Syakirin tadi dijawab tau oleh Fah. Fah jawab tadi soalan Syakirin yang tentang soalan Syakirin nama satu.
Yang tadi tu yang baru je Fah jawab tadi, yang pasal kenapa kita dah buat baik tapi orang tak balas dengan apa yang kita dah buat tu. Tadi soalan kiri dah terjawab tau. Kalau tiba-tiba tak dapat, nanti PM tepi, okay? Alright. Okay, so ada Ain Najiha. Oh, hai Kak Ain. Alright. So, kita sambung balik lah. Kita sambung balik. Sebelum Zati lari. Okey. Okey. Nombor 3 ni soalan daripada lelaki. Sebab tu soalan dia begini. Akak, cara lelaki approach wanita mengikut Islam? Sila jawab. Begitulah soalan dia. Ni ada orang tanya ni, sekejap Syukrino tanya, soalan ni memang dah ada ke untuk jawapan-jawapan ni? Okey, Fah jawab Fah. Tadi. So, kalau untuk pengetahuan yang tengah tengok sekarang ni, kita orang ada open question tau dekat story pada beberapa hari yang lepas. So, for those yang tanya dekat dekat dalam Dropbox Q&A tu, so kita orang layan lah soalan-soalan dia orang. Kita tak layan soalan yang ada kat dalam ni. Kita dah memang soalan yang terpilih. That's why kita call kita punya season talk ni sebagai You Are The Chosen One. Because soalan-soalan ini terpilih. Yes. Sebelum ni kita ada dah You Are The Chosen One. So kali ni kita buat You Are The Chosen One 2. So kita pilih 10 soalan. Maksudnya 5 soalan daripada Fah, yang Fah open soalan tu, dan 5 soalan daripada Zati. So minta maaf kalau kami tak sempat nak jawab soalan dekat sini, sebabnya kita orang dah ada soalan yang tergantung 5 soalan sebab kami telah menembak-nembak di sini. So insyaAllah mungkin lain kali kita akan buat live khas untuk open soalan. Sekarang ni, so pengajarannya basically kita sentiasa alert dengan story IG Fah dengan Zati. Kalau kita orang ada buka sesi Q&A je, korang drop lah soalan kat situ banyak-banyak. Nanti kita orang akan jawab time live ni, insyaAllah. Okay. apa ni? Balik semula pada soalan tadi. Fah, cuba ulang balik soalan tadi. Suka pula dengan banyakkan di soalan ni ya. Soalan panas kan? Soalan panas. Dia memang 3 soalan bawah ni memang semua soalan panas. Cara lelaki approach wanita mengikut Islam. Sila jawab Kak. Gitu. Okey. Sangat panas soalan. Sebenarnya kan bila Zati baca soalan ni, Zati yang berdebar tau. Sebab dia tanya dekat orang perempuan kan. Sebab kita ni biasa orang perempuan ni tunggulah. Alamak, Zati tak tunggu. Zati kejap. Ulat gonggok tak dengar suara Zati. Okey, dah dengar ke? Dengar dah. Fah ni dah 1 jam belum ni? Nanti kan kejap lagi mati. Dia tak ada bagi ni pun Kak Fah. Dia biasanya dia akan bagi kan. Tak bagi lagi. Jangan ada kat Ellie lah memang. Ellie ni memang banyak muka-muka Mirafiza dan Nanik. Muka dia Oki. Semua muka-muka gitu. Okey, balik ke soalan tadi. So, kalau macam lelaki dia dah minat dengan seorang perempuan, so bagaimana cara yang Islam gariskan untuk di-approach perempuan tu untuk dilamar, untuk dinikahi kan? Sebenarnya ada cara lain selain daripada couple. Sebab kadang-kadang macam orang rasa macam mustahil tau. Boleh ke kita nak kenal someone yang kita nak kahwin ni tanpa couple? Kan? So sebenarnya boleh. Tak perlu untuk couple, tak perlu untuk dating, untuk membuktikan orang yang kita nak kahwin nanti ni macam mana, nak kenal dia macam mana dengan cara kita keluar berdua-duaan, pergi keluar dating. Zati, suara Zati tak clear lah Zati. Tu pun ada orang cakap. Suara Zati. Okey, bismillah. Dengar tak? Bismillah, dengar? Dengar tak? Boleh dengar. Tapi muka Zati ulat gonggok. Alah. Sekejap. Sebenarnya data kota internet dah nak habis. Zati boleh tak? Kalau flash ni,
Masa flash ni, nanti kita sambung balik. Zati nak beli data internet tu. Boleh. Boleh, yang lain insyaAllah nanti kita akan sambung semula sebab Zati adalah yang dengar tadi, yang sempat dengar tadi, dengar lah. Dia nak beli. Dia nak beli. Okay. Semua nanti datang balik. Kita dengar balik. Datang balik sebab bagaimana cara lelaki untuk approach. Nanti kita dengar. macam